Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk kelas kali ini saya akan menerangkan beberapa fungsi di dalam perisian Adobe Photoshop ataupun yang biasa orang panggil adalah Adobe Photoshop lah. Jadi versi yang saya gunakan ini adalah versi Adobe Photoshop CC. Okey, CC ni ialah Creative Cloud. Ya, dia ada, kalau sebelum ni kita ada macam-macam version Adobe Photoshop dan beberapa program Adobe yang lain lah, seperti Illustrator, Premiere dan After Effects. Jadi untuk hari ini saya akan menerangkan secara ringkas ataupun basic bagaimana untuk menggunakan beberapa alatan daripada perisian Adobe Photoshop. Jadi yang pertama, bagaimana, ini interface dia awak semua boleh tengok, ni semua boleh explore. Ini untuk history. Okay, nanti saya akan tunjukkan apa guna history ni, dan ini layer ni apa guna layer. Okay. So macam bahagian sini untuk kali ni saya tidak pakai, jadi saya collapse. Ini pun ini mungkin boleh tunjuk nanti, ataupun di sini ni dia dah ada dia punya pop up ni, window ni, workspace ni awak boleh ubah untuk apa awak pakai software ni. Untuk painting ke, untuk fotografi, dia akan ubahlah mengikut kesesuaian. Dan benda-benda dalam ni pun awak semua boleh ubah. Jadi sebagai contohnya macam ni, masuk kat sini, navigator pun masuk kat sini. So ni boleh kecilkan lagi. Jadi kalau kata dah tiba-tiba hilang ni semua hilang, awak pergi sini workspace ni, awak reset fotografi je kan, jadi balik macam ni. Workspace ni awak nak apa, essentials, default macam inilah. So kat sini banyak lagi. Kalau awak nak navigator kat sini, nanti saya akan tunjukkan navigator ni apa. Macam-macam, awak semua kena try explore, kena try tengok apa function ni. Jangan takut nak tekan sebab dalam ni banyak function. Macam ni 3D dah ada dah untuk version CC, dan silap saya ada beberapa version yang dah support 3D sebelum ni. Jadi ini filter dia, select. Okay. Jadi mula-mula sekali apabila awak semua nak buat satu karya awak dalam Photoshop ni, okey, perlu diingatkan di sini Photoshop ni khusus yang bagi pendapat saya yang paling baik, Photoshop ni adalah untuk kegunaan photo manipulation dan fotografi. Jadi macam anda kalau nak membuat macam logo ataupun apa design-design lain, saya menggalakkan untuk menggunakan Illustrator. Kerana apa beza Illustrator dan Photoshop? Photoshop ni dia akan menghasilkan satu image yang dipanggil raster image, manakala Illustrator ni dia akan jadi vektor. Apa beza raster dan vektor ni ialah, raster ni kualiti dia akan jatuh, dan vektor ni kualiti dia tetap maintain walaupun saiz apa awak nak print. Sebagai contoh, mari kita Google sikit. Kita akan tulis raster versus vector untuk bagi awak semua lebih faham lah dengan tengok image. So ini beza dia. Okey, nampak ni, raster dengan vector. Okay. Kalau awak buat saiz raster ni, awak hanya untuk print contoh saiz A4, jadi awak tak boleh lah nak print saiz A3, dia akan pecah lah. Maksud saya pecah tu, pixel dia ni akan pecah. Nampak ni, painting with pixel dengan drawing with vectors. Beza je ni. Kalau awak dah set kan untuk 5cm, so awak tak boleh go lagi besar saiz apa yang awak nak print tu lah. Macam ni, kalau awak buat vektor, sebagai contoh vektor, katalah mula-mula awak design untuk saiz sampul surat je. Nampak logo ni awak buat untuk saiz sampul surat je, awak tak boleh nak print saiz A3. Tapi dengan vektor, awak buat dokumen dia pada awalnya untuk saiz
sampul surat kan. Kemudian awak boleh print kepada macam-macam saiz lah yang lebih besar pada dia. Itu sebagai satu perkara yang saya harap awak semua dapat apa yang saya maksudkan daripada raster dan vektor ni. Okey, macam ini use inilah kegunaan dia. Macam saya cakap di Photoshop lebih kepada untuk editing, dan untuk AI ataupun Adobe Illustrator ni lebih kepada untuk design logo dan macam-macam lah. Dan ni adalah format-format yang biasa kita gunakan untuk save file kita daripada Photoshop dan Adobe Illustrator. Di sini bukan bermakna bila awak buat design awak dalam Photoshop awak tak boleh nak print. Boleh, cuma awak kena lebih spesifik kepada saiz. Kalau awak dah state saiz tu untuk A4, awak tak boleh print untuk A3. Tapi dalam AI bila awak nak buat saiz kecil ke B5 ke, awak boleh print dalam lebih besar lah. Okay, mari kita tengok beberapa basic tools dia punya kegunaan asas. Jadi mula-mula kalau kita nak buat kita punya file yang baru, kita akan pergi ke new ataupun kita menggunakan Ctrl N. Ya, tekan Ctrl N. Jadi untuk Creative Cloud version CC, Adobe Photoshop CC, di sini kita ada, dia dah mudah untuk kita pilih saiz apa yang kita nak. Kalau nak A4, dia terus A4. Kalau kita nak untuk film and video, kita boleh pilih kita nak film macam mana, sampai 8K pun ada kat sini, 4K, 8K. Alright, jadi hari ini kita akan mula pada untuk print dulu. Jadi saya akan gunakan saiz kertas A4. Okay, A4. Kalau perlu diingatkan, jika kita punya projek A4 ni kita nak print menggunakan printer, jadi kita gunakan CMYK, iaitu CMYK maksud dia. Nampak tak? Ni CMYK, cian, magenta, yellow, K tu ialah hitam. Tapi kalau kita untuk on screen, kita just macam contoh kita buat untuk production, contoh untuk filem, untuk kita tengok atas screen saja, kita tak payah print ke apa, kita gunakan RGB. Ini sebagai satu guideline lah untuk anda semua. Kemudian kita just sebelum tu di sini kita boleh pilih orientation, kita nak menegak landscape ataupun nak portrait. Jadi saya pilih untuk landscape. Jadi untuk ukurannya kita akan pakai sama ada awak nak pakai pixel, inci, sentimeter ataupun point. Jadi kat sini dia dah default dia dah gunakan mm. Jadi saya tukarkan kepada inci supaya mudah untuk mengira, sebab dia punya number pun semakin kecil kalau pakai mm. Dia jadi banyak kan, sebab kecil saya pakai inci. Dalam ni ada banyak. So awak kena explore, kena berani cuba. Kalau saya tunjuk nanti video kita akan jadi terlalu panjang. Jadi pertama kita buat create. Kita dah setting orientation ni semua, kita tekan create. Jadi ini kita punya dokumen. Jadi kalau kita nak check kan, dia akan keluar macam ni. Tapi kalau kita nak check size kita tak confirm, kita keluarkan dia daripada tab atas ni. Kemudian kita klik kanan, kita tekan image size. Kalau kita nak setting ni di sini lah nanti. Alright. Dapat Jadi bila kita dah check size tu, kita akan ke sini pula lah. Kita besarkan ni balik. Jadi ini merupakan move tool. Kalau awak nampak preview dia kat situ, awak nampak tak dia move benda tu. Untuk lebih faham move tool ni kan, saya bagi contoh bila kita buat rectangle tools ni. Kalau kita macam kita nak petak kan, kita nak buat objek petak, kita dah klik lah sebab dia dah petak. Tapi macam mana kalau kita nak buat objek bulat? Kita klikkan di sini, klik di sini lama-lama sikit, jangan lepas yang kiri tu, button kiri. Kemudian
kita pilih lah kita nak bentuk apa. Macam contoh kita nak bulat. Okey, bulat. Ni bulat. So kita tarik macam ni bulat. Alright, nampak? Okey. Saya tekan balik Ctrl Z untuk mula kembali. Jadi kita dah selectkan shape kita ni. Okey, kita dah ambil ellipse tool ni. Kita nak colorkan dia. Kita ni nampak atasnya ada fill dia. Kita double klik kat sini. Okay, dia akan keluarkan. Kita boleh besarkan dia lagi. So kalau kita nak color wheel dia, kita tekan ni. Kita nak pick warna apa yang kita lebih spesifik lah. Lebih warna apa yang kita nak. Kalau saya nak warna orange, kita akan carilah orange yang mana yang kita nak. Ok, orange. So ni kita kena simpan balik lah. Kecilkan balik. Kita just klik macam ni. Nampak? Kita tarik dia jadi orange. So kalau kita nak ada stroke ataupun line di luar bulatan kita ni, katalah saya nak warna hitam. Ok, ni hitam kan. Mungkin awak nampak ke? Tak nampak kan? Jadi bila kita nak zoom, pertama kita kena tekan control dan butang plus ni. Di atas keyboard awak lah, awak boleh tengok ada butang plus. Okay. Nak zoom out, control negatif. Kemudian kalau kita nak lagi laju, kita tak nak macam ni, nak lambat, kita just tekan control 0. Okay, dia terus kembali kepada zoom yang kosong lah. Tapi untuk lebih mudah, kita pergi pada Windows. Kita pergi ambil kepada navigator punya function. Tekan navigator, dia akan keluar. Ni navigator ni, lambang navigator ni. Ataupun kalau kita dah tahu, kita just klik sini je lah untuk navigator. Fungsi navigator ni untuk zoom macam ni. Ni kita senang lagi nak zoom macam ni. Dan bila kita nak cari dia punya tempat tu, kita just klik je. Kita boleh grab kat sini. Ke mana kita nak pergi. Okay, kita kembali pada apa ni tadi, bulatan ni tadi. Ni layer bulatan. Ni layer bulatan dia. Jadi untuk line ni, ni line tadi tu kita buat ni hitam kan. Di sini je punya details ni pula. Untuk CC di sini, tapi kalau untuk version yang lain tu, kebanyakannya bila kita klik ni, dia akan muncul di atas ni. Bagi yang pakai version CC ni, tekan sini. Di sini dia punya line luar dia. Jadi bila kita naikkan, nampak tak dia tebal. Makin tinggi pixel dia, lagi tebal lah. Ok, jadi ini macam mana kita nak buat ni. So kita buat lagi sekali untuk bagi semua nampak. Yang ni saya delete ya. Okay, mula-mula kita pergi ke sini. Ataupun shortcut key je, tekan U je. Kalau kita nak bulat, terus tekan U lah. Kalau kita tak nak bulat, kita kena tekan lama sini, bahagian kiri. Kemudian kita ambil bulat. Ok, kita tarik. Sekarang ni bulatan kita tak center lah, tak tepat, bentuk pun tak betul lah, bulat tak macam ni kan. Saya tekan Ctrl Z. Mula-mula tekan shift, kemudian baru kita drag mouse kita. Kita drag, tarik sambil tekan shift ni untuk dapatkan bulat yang sebenar. Alright. Jadi macam mana kita nak adakan, kalau kita nak tukar warna pun semua kat tepi ni, properties ya. Kita nak tukar warna, lain, nak tukar warna biru. Kat sini ambil biru. Okay, dah jadi biru. Kita nak ada dia punya stroke 2. Kita tekan sini, kita pilihlah warna kuning lah. Okay, tak nampak kan? Kita tebalkan lagi dia punya ni. Alright. Jadi nak bagi lagi nampak, saya pakai warna hitam lah. Dan stroke je saya buat warna merah. Ok, macam navigator ni yang biasalah. Tekan ni, kita boleh gerak ni. Alright. Ini untuk macam mana kita nak menggunakan shape dalam Photoshop.
Jadi kalau nampak ni, kalau kita klik ni, kita tak dapat nak resize dia. Untuk resizekan objek kita, semasa kita berada dalam move tool ni ataupun shortcut key je V, kita kena on kan auto select. Untuk auto select ni lah, kalau macam contoh macam ada, kita ada lagi 2-3 objek yang sama kan, kita ambil V untuk grab tool ataupun move tool ni, auto select. Kalau perasan dekat tepi ni lah, dia bergerak. Kalau saya select yang pertama, dia kat sini. Kalau select yang kedua, dia kat 3. Kat sini dia beri kat 2 kan. Okay. Tapi macam mana kita nak resize dia? Cara mudah. Cara mudah je, kita daripada move tool ni, kita kena tickkan show transform control ni lah. Jadi kita tickkan ni, secara automatik software ni akan keluarkan transform control dia. Ni transform control dia. Kita klik je, kemudian kita boleh resize dia. Kat dalam ni direct dia boleh resize. Untuk resize pun, untuk kekalkan bentuk sesuatu objek tu, kita kena tekan shift, kemudian kita baru resize dia macam ni. Apa jadi kalau kita tak tekan shift, kita grab je ni, nanti dia tak sama, bulatan dia tak cantik. Sebab tu kita kena tekan butang shift. Jadi yang ni, dia nak delete dia, sama ada awak tekan butang delete ataupun awak drag dia ke tong sampah tapi ni. Sama butang untuk bulatan yang ketiga ni, drag dia ke tong sampah. Untuk Adobe CC ni dia dah ada guideline, yang purple tu auto guideline dia. Kita tahu benda ni dah ada dalam center. Jadi ini adalah satu function untuk buat shape bulat. Okay, saya akan tunjukkan macam mana kita nak gunakan brush ya. Ini layer, kita kena rename ni, bulatan pertama. Biasakan diri untuk sentiasa rename apa saja yang kita buat dalam ni, supaya nanti kita akan mudah nak cari file kita. Okay, seterusnya kita akan buat new layer lapisan baru, lapisan yang di atas lapisan ni, bulatan ni. Jadi di sini ada satu function namanya brush. Brush. Nampak tu preview dia macam mana brush tu. Kita tekan ni, dalam ni ada banyak lah functionnya, tapi saya nak tunjukkan brush saja. Okay, ni adalah brush. Yang mana ada drawing tablet tu lagi senang lah nak main. Sebab saya pakai mouse biasa je. Jadi untuk macam ni, ini basic function dia bulat saja macam ni. Jadi kalau kita nak tukar brush kita tu, kita klik kanan pada mouse, kemudian kita besarkan ni sikit untuk bagi senang nampak. Okay, kat sini nampak ni, dia ada banyak function ni. Pilih je masa tahu nak pakai. Ada special effect. Okay, kita akan try pakai yang biasa je lah. Ni soft round ni, nampak ni, dia lembut je ni. Jadi nak tukar warna dia di sini. Ni. Oh, tadi yang kalau shape tu kat sini kan. Ni kalau dia punya ni kat sini. Okey, awak tekan dia, awak tukar foreground, nak ambil warna. Contoh kalau saya nak warna merah. Merah atas ni, merah ada banyak ni, pilih mana. Okey. Kemudian saya dah boleh start dah. Buat bulat. Beza dia bila kita pakai yang dia punya pressure ni tak kuat, dia jadi soft lah. Kalau hard round macam ni lah jadi dia. Okey, nampak? Ini sekarang berada di layer test brush. Okey, apa function layer ni adalah macam ni. Bila yang ni berada di bawah, yang ni berada di atas, bermaksud set brush ni berada di atas lapisan bulatan kita yang pertama tadi. Jadi dia macam ni lah, dia bertindan, dia berlapik. Nampak? So dia berada di atas ini di bawah. Itu function layer dia ni, lapisan demi lapisan, supaya awak mudah nak menyusun kerja-kerja awak.
Okey, seterusnya kita akan buat lagi satu layer yang baru. Kali ni kalau kita nak menulis sesuatu, type tool kita di sini T ni, ataupun shortcut key dia kita tekan T je. Tekan T, kemudian kita klik di mana-mana kawasan kita nak, kita tulislah hello. Okay, untuk mengubah warna dan dia punya tulisan, kita Ctrl A, Ctrl On, kemudian kita ambil di atas ni ataupun di tepi sini properties ada dua tempat, sini dengan sini. Ni awak nak jenis apa, bold ke apa. Okay. Jadi kat sini lah font awak yang ada dalam komputer tu nanti ni semua. Kita pakai area, kita ambil black. Okey, warna ni kita akan tukar kepada warna hitam. Okey, hitam. Kemudian kita akan resize dia. Kalau nak besarkan kat sini ataupun di sini. Ulang, awak nak pakai siapa. Alright. Jadi ini kita punya. Okey, nampak tak ni? Ni sekarang ni dia dah paling atas. Dia paling atas ni. So, saya nak pakai warna putih. Macam mana nak bagi ada nampak kita punya font ni? Kita akan pakai FX ni di bawah ni, layer style ataupun senang cerita efek dia lah. Kita nak tambah efek pada layer ni. Bila kita klik ni, dia akan pergi layer ni. Jadi awak kena fahamkan betul-betul layer by layer ni. Jadi saya nak ubah tulisan ni supaya nampak kepada background yang putih, ataupun kita akan senang nampak dia berada di atas layer yang lain. Jadi saya gunakan function effect ni. Saya akan ambil drop shadow, jadikan ada bayangan sedikit. Okey, awak boleh usik sini, distance ni semua boleh. Ni size dia nak besar ke sikit ke, nampak? Ikut kreativiti awak semua. Katalah awak nak dia belah sana pula shadow dia tu kan, tutup lo global light ni. Sebab kalau awak usik yang ni, semua lighting dalam ni akan lari. Hanya untuk ni saja. Bila nak gerakkan dia lighting, tutup global light ni. Kemudian awak boleh ubah lah arah mana membayang awak tu, daripada pencahayaan awak tu daripada mana. Okey, ini untuk drop shadow. Jadi kalau awak letak atas ada yang ada tempat-tempat lain ni, nampaklah dia punya font. Jadi bila kita nak edit lagi tulisan ni, kita klik dia, double klik sini, kita tekan di sini. Nampak dia punya karakter paragraph pun boleh edit di sini, ataupun ambil di sini je tu direct karakter. Jadi kalau nak tebal lagi, tekan ni. Kalau nak terik sikit, tekan ni. Kalau awak nak ubah dia jarak huruf dia macam ni, nak rapatkan macam ni, nak jarak lagi macam ni. Okey. Kalau untuk yang ada dua baris pula, okey, dua baris macam ni, awak nak jarakkan dia punya ni, pakai yang ni, leading dia ni. Sekarang ni kalau kita tengok hello ni dengan D ni, dia tak center. Jadi kita highlightkan hello ni, kemudian kita kembangkan dia sikit, jaraknya sikit. Okay. Tapi bila awak dah buat macam ni, dia tak sama yang ni. Sebab ini kalau awak tengok ni 140.
Dia punya 140, dia punya yang bawah ni jarak antara huruf dia ialah 40. Dan awak juga boleh ubah warna. Untuk yang ni dengan ini tak sama, ubah yang word ni. Boleh kita kat ubah warna selain pada warna tu lah. Kita akan rapatkan dia balik. Bukan ni, silap. Ini. Okey, kita akan rapatkan dia balik. Okey, dah siap dah. Kita akan besarkan dia. Macam biasa, tekan shift, kemudian kita akan resize dia. Dan yang ni kan, yang tadi tu kalau kita tak nak pakai, sebab dia berada di bawah, layer dia di bawah. Kalau kata awak nak letak dia kat atas, awak drag dia ke atas ni. Kemudian dia dah duduk atas. Okay, kita nak pakai ni, kita just delete ataupun tekan delete. Satu lagi option, kita tutup ni. Nampak ni, nama mata ni, visibility dia ni. Tutup tak nampak awak dah tutup mata dia. Ini awak tutup kat mata dia. Kita nak delete lah. Kita hanya tinggal ni dia sekarang. Objek yang ni dia, hello world ni. Jadi kat sini lah nanti kalau awak nak pusing paragraf ke karakter dia ni, nak center ke apa, semua dekat dalam paragraf karakter dia. Dekat karakter ni je. Okay. Kenapa dia jadi tanda soal? Sebab warna untuk satu perenggan ni berbeza. Warna atas kita pakai putih, bawah kita pakai biru. Jadi kat sini akan keluar lambang ni lah, tanda soal ni lah. Sebab mesin, sebab perisian ni akan bagi tahulah warna tak confirm. Sebab kan lain-lain. Untuk lebih selamat, okey, ini highlightkan yang ni. Ini double klik ni, highlightkan world ni. Kita cut je. Cut. Okay, kita cut dia. Kemudian ini cara nak copy dia, sama ada tekan Ctrl J untuk function copy dia. Ctrl J dia terus buat layer baru, ataupun hello ini, layer yang ni kita bawa kat sebelah sini. Copy layer. Dia akan copy juga ni. Ni create new layer kan. Tapi bila kita drag dia create new layer. Okey. Kemudian layer yang baru ni kita bawa turun. Tekan shift untuk bagi dia selari. Kalau kita tak tekan shift, dia ke mana-mana saja dia boleh pergi. Bila kita tekan shift tu, dia punya arah pergerakan tu sama, dia tak lari. Okey, kita double klik pada T ni untuk ubah dia punya tulisan. Kita paste kan dalam ni. Jadi masalah untuk warna tu dapat diselesaikan. Kita punya perisian pun dapat baca warna apa yang kita pakai. Dan ni lagi mudah lah kalau kita nak rapatkan ke, kita nak jauhkan ke, apa macam ni kita nampak ni. Kita nak hello ni duduk di atas, jadi kita ubah lah layer dia yang atas ni. Okey. Kemudian kalau kita nak masukkan efek lain, kita boleh try tekan layer effect ni. Kalau kita nak adakan sedikit stroke, okay, kita boleh ubah jenis size di sini, warna je apa kan. Jadi untuk glow dia macam ni. Ni outer glow, kita boleh masukkan glowing sikit untuk font kita. Jadi kalau kita tak nampak apa yang glow, kita tukar background kita ni, kita letak di sini. Kita masuk lagi satu fill layer. Okay, tekan sini kita ambil solid. Dia ada banyak, tapi untuk mudahkan tutorial kali ni ialah kita pakai solid. Solid saja. Contoh kita ambil hitam, warna hitam untuk bagi jelas. Dia pergi pada layer hello tadi.
Nampak ni di sini outer glow ni. Kita double klik kat outer glow tu, kemudian kita pilih warna glow tu. Kita nak warna apa? Kita nak warna merah, tekan merah, kita pilih warna kuning. Opacity ni kita akan ni. Ni untuk kepekatan dia. Ni size dia. Tadi kita tak ambil cerah sangat. Lembut dan sini. Warna ni pun sepatutnya di sini lagi lah. Jadi drop shadow yang kita apply tadi, yang kita gunakan tak nampak sebab background kita hitam. Okey, macam biasalah kalau kita nak tutup efek dia, kita tekan ni dia. Sebelum tu saya akan tutupkan solid background ni. Kita akan tutup efek dia macam ni. Kita tutup lambang mata ni je. Jadi efek semua tak ada. Kalau kita nak pilih satu-satu je, kita tak nak auto glow ni, kita just tutup auto glow je lah. Kalau kita nak auto glow, kita nak drop shadow ni yang hilang, kita tutup drop shadow je lah. Okey, itu saja tutorial untuk kali ini. Jangan lupa semak pada awak semua punya Google Classroom untuk rujukan dan tugasan yang saya akan berikan.